Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan ini dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang merupakan disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan menuju ke syurga. Man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan bagi jalan menuju ke syurga. Dan perbincangan kita pada malam ini adalah berkaitan tentang sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan lepas kita sebulan sekali. Pada bulan lepas kita telah membicarakan berkaitan tentang mukadimah, iaitu tentang pentingnya untuk kita belajar sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab kita dalam hidup kita mesti ada tauladan, mesti ada role model, ya. Dan model yang terbaik, tauladan yang terbaik adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita telah persetujui untuk kita malam ni, kita pakai pada bulan lepas kita telah bersetuju untuk menulis sebuah buku, iaitu Kitab Rahim Makhtum. Dan insya-Allah kita akan ringkaskan, walaupun kita kata kita nampak tebal, agak menyeramkan, buku teks pun tak tebal macam ni, tapi insya-Allah kita akan ringkaskan sebab dia banyak cerita pasal mukadimah, banyak cerita pasal pendahuluan, macam sebagai contoh tentang tanah Arab, bangsa orang Arab, bangsa-bangsa pemerintahan. Jadi dia tak sepenuhnya cerita direct pada Nabi SAW. Cerita tentang sebelum Nabi datang, ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi dia banyak pengenalan. InsyaAllah pada malam ni kita juga masih berbincang tentang pengenalan. Penting je untuk kita tahu tentang sirah ni, sebab kata tabi'in, kami belajar sirah Nabi ni, kami belajar sirah-sirah Nabi ni seperti mana kami belajar surah-surah dalam Al-Quran. Macam mana kita belajar Quran, belajar tafsir sebagainya, begitu juga orang belajar sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, kita boleh mulakan. Okey, topik yang pertama dalam kitab Rahim Makhtum, dia bicara tentang tanah Arab. Saya rasa semua orang tahu Arab di mana. Tanah Arab di mana tuan-tuan? Adakah tanah Melayu di tanah Arab? Barunya ada jemaah tanya tentang ada pandangan mengatakan Bani Tamim, tanah Melayu, tanah Melayu Tamim. Tapi kita katakan yang kuat ni sebenarnya adalah orang Melayu tidak ada kaitan dengan orang Arab. Cuma kita banyak ambil bahasa-bahasa bahasa Arab lah. Contoh Sabah, Tawakal, itu semua bahasa Arab. Dan kita akan bicarakan tentang tanah Arab. Tuan-tuan tahu bahawa tanah Arab ni dia merujuk kepada tanah Hijaz. Kan kita kalau kisah Nabi SAW tanah Hijaz lah. Sebab tanah Arab ni ada meliputi Syam. Senang cerita Arab Saudi lah tuan-tuan. Tuan tahu Arab Saudi, di atas Arab Saudi ada negara Syam, iaitu negara Jordan. Kita kena tahu geografi dulu. Boleh cerita bahasa Arab, bangsa Arab. Jadi atas pada Arab Saudi ada negara Syam, iaitu negara Syam ni termasuk dalamnya Jordan, termasuk dengan negara Syria, sampai ke atas. Kemudian sebelah kanan belah Jordan, belah Syam ada Iran, Iraq. Itu zaman dulu dipanggil kerajaan Parsi. Jadi kita kena tahu kerajaan-kerajaan yang berada pada zaman Nabi SAW. Kemudian di bawah Arab Saudi ada negara apa tuan-tuan? Ada negara Yaman. Negara Yaman ni memang dari dulu kalau kita buka sejarah pun nama dia tetap Yaman. Nama tu dia maintain. Ada pun Arab Saudi hari ni dia pakai nama raja, nama orang lah, Saud. Satu-satunya negara yang pakai nama orang adalah Arab Saudi. Kemudian di sebelah kiri pula, merentas Laut Merah, Red Sea, ada negara apa tuan-tuan? Negara Egypt, Mesir. Sebab tu tuan-tuan, kebanyakan dalam Quran ni menceritakan para Nabi dan Rasul yang berada di tanah Arab. Dia tak cerita tentang di negara-negara lain. Mungkin ada Nabi-Nabi Rasul dari bangsa Melayu, mungkin ada. Tapi dalam Quran, dalam hadis tak diceritakan. Kebanyakan Quran cerita tentang bangsa Arab. Walaupun ada kita tahu ada Nabi dari Bani Israel. Bani Israel dia bukan bangsa Arab. Kita akan bincangkan bagaimana bangsa Arab ni boleh terbentuk. Jadi kita tuan-tuan dah tahu paling kurang geografi tanah Arab. Dan Arab juga bermaksud, kalau kita buka dalam kitab mengatakan Arab dari segi bahasa bermaksud padang pasir. Padang pasir dan belantara serta tanah gersang yang tidak mempunyai sumber air serta tumbuh-tumbuhan. Itu maksud Arab. Dan kalau kita orang barat tuan-tuan, mereka mengkaji sejarah, sebab zaman dulu tuan-tuan orang tak kenal Arab ni, sebab tidak ada hasil.
Dan kita kalau belajar sejarah pun tak pernah lagi dengar negara-negara yang dijajah oleh negara Arab. Dia akan jajah negara Parsi, negara Rom, negara-negara belah Eropah ataupun belah Asia seperti Thailand. Thailand tak kena jajahan dengan sebagai Malaysia, Nusantara, Singapura sebagainya dijajah. Tetapi tanah Arab tuan-tuan tak pernah dijajah. Antara sebab dia memang tak ada hasil, padang pasir dan juga belantara. Sebab tu kalau orang hari ni kalau dia pergi Mekah Madinah, dia kata aku pergi Mekah Madinah sebab ada Kaabah je. Kalau tak ada Kaabah, baik aku melancong tempat lain. Memang tak ada apa-apa tuan-tuan. Kalau kita dari Mekah Madinah nak pergi Mekah ke Madinah tu 5 jam tu, memang tak ada pemandangan yang menarik. Padang pasir semata-mata. Kosong je kiri kanan. Sebab tu kita mula-mula talbiyah, lepas tu suruh tidur. Sebab dia tak ada aktiviti. Kalau kita pergi Eropah boleh tengok pemandangan, boleh tengok sungai kan, laut. Ni tak ada apa-apa. Haiwan pun tak nampak. Jarang nampak haiwan sebab dia negara panas Jadi itu adalah kondisi tanah Arab. Tetapi tuan-tuan, yang mana saya mengatakan bahawa orang putih ataupun orientalis, mereka mengkaji, ahli sejarah sangat pelik bagaimana boleh wujud di padang pasir ni satu tamadun yang boleh mengalahkan tamadun-tamadun yang lain. Orang putih dipanggil twist plot. Kita dengar tengok cerita tu elok, tiba-tiba ada benda yang terbalik, yang tak masuk di akal. Sebab zaman dulu tuan-tuan, kerajaan yang terkenal adalah kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Dua kerajaan yang paling besar lah. Dia pun macam dekat belah Iraq, kerajaan Hirah, itu pun sebab pecahan pada kerajaan Parsi. Tapi nak kata zaman dulu kalau kita tengok cerita orang putih pun biasa dengar kerajaan Rom, kerajaan Parsi, adalah kerajaan Cina sebagainya. Jadi kerajaan Arab ni tak pernah dengar. Dan sebenarnya memang tak ada tuan-tuan. Dalam sejarah memang dalam kita buka ni pun dia tak ada kerajaan Arab. Orang Arab zaman dulu mereka hidup berkabilah, berkelompok-berkelompok, tidak ada kerajaan. Kalau tuan-tuan ingat kisah kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan pada tahun gajah kan, yang mana tentera daripada Yaman datang, tentera Habsyah tu, Abraham, dia juga dia kata daripada Yaman, dia datang untuk menyerang Kaabah. Apa kata atuk Nabi Abdul Muttalib, apa kata dia? Kaabah ni biar Allah yang jaga. Maksudnya bila dia datang tu, orang Abraham datang minta nak pecahkan, nak runtuhkan Kaabah. Jadi Abdul Muttalib ni dia kata dia sebagai penguasa lah, pembesar tanah Hijaz tu, dia kata yang aku nak daripada kamu, aku nak kambing-kambing aku. Jadi orang Habsyah ni pelik lah. Tentera bergajah pun pelik. Ingat dia nak minta jangan runtuhkan Kaabah, dia cuma datang minta jangan kacau kambing-kambing dia. Jadi dia pun pelik, dia pun lepas kambing, dia pun pergilah menyerang Kaabah. Maka zaman dulu tuan-tuan, mereka memang tidak ada sistem kenteraan dan sebagainya, orang Arab zaman dahulu. Sebab tu ahli sejarah mereka sangat pelik bagaimana boleh wujudnya satu tamadun yang kemudian boleh mengalahkan Raja Rom dan juga Raja Parsi. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang ada pakai cincin yang Allah Muhammad tu, itu khatam kita panggil. Zaman dulu Nabi SAW dia hantar surat. Lepas tu orang kata, sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kalau engkau hantar surat dekat kerajaan Rom, kerajaan Parsi, orang tak baca sebab tak kenal kerajaan Islam ni kan. Jadi sebab itulah Nabi buat cincin, cap mohon, kemudian dia copkan pada surat-surat tersebut, dan baru dihantar kepada kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Dan banyak lagi lah kerajaan yang hantar ke Yaman, hantar ke Habsyah, dihantar surat-surat tersebut. Tapi nak kata zaman dulu bila dapat surat, orang tak boleh nak terima. Sebab macam kita lah hantar surat, buat surat ada surau ni hantar ke kerajaan Arab Saudi kan, minta kota contohnya kan, kata surau mana ni kan, dia mesti ada letterhead dan sebagainya. Jadi zaman dulu kerajaan Arab ni, kerajaan Nabi SAW memang tidak dikenali. Itu puncanya ada rahsia tentang cincin tersebut. Namun cincin tersebut telah hilang pada zaman Sayyidina Osman bin Affan. Ditelan oleh bumi lah. Sayyidina Osman cari tak jumpa, dah bongkar perigi tu tak jumpa juga cincin tersebut. Cincin Nabi SAW yang diwarisi pada Nabi, kemudian kepada Abu Bakar, Umar sampai Osman, hilang cincin tersebut. Jadi kita tahu itu tentang kita kata twist plot. Bagaimana boleh wujudnya satu kerajaan yang boleh kalahkan empayar besar. Dan waktu Nabi hantar surat kepada kerajaan Rom, kita tahu kerajaan Rom ni tuan-tuan dia agama apa tuan-tuan? Dia agama Kristian. Kalau kerajaan Parsi dia agama Majusi, menyembah api. Jadi tuan-tuan, kerajaan Rom ni bila Nabi SAW hantar surat kepada kerajaan Rom dia simpan surat tersebut, dia tak koyak. Dan utusan Nabi pun dia tak bunuh. Maksudnya dia respect. Walaupun kerajaan Nabi tak pernah dengar, tapi dia tetap hormat, sebab dia tahu yang datang tu adalah Nabi SAW. Adapun kerajaan Parsi, bila dihantar surat, maka Raja Parsi sangat bengang, sangat marah. Maka dia koyakkan surat tersebut dan dia bunuh utusan Nabi SAW.
Dan Nabi mengatakan disebabkan kerajaan Rom jaga surat Nabi, maka Allah jaga kerajaan Rom. Maksudnya kerajaan Rom dia terjaga elok. Ataupun kerajaan Parsi selepas buat macam tu, dia dibunuh. Raja Parsi tu dibunuh oleh anak dia sendiri. Diorang dalam politik, diorang bergaduh sesama sendiri, dan Allah koyakkan kerajaan Parsi. Sebabkan dia koyakkan surat Nabi, maka Allah koyakkan kerajaan dia. Itu yang kita nampak dari sudut dakwah, dari sudut metod dakwah, dakwah kepada orang Kristian, kepada orang Yahudi lebih mudah dibandingkan dakwah dengan orang yang menyembah berhala, Majusi. Itu dalam konsep dakwah lah. Tuan-tuan, kalau dalam dunia dakwah kepada orang yang sembah patung ni dengan orang yang Kristian, lebih mudah orang Kristian, sebab kita paling kurang ada persamaan. Cuma mereka dia buat benda-benda syirik. Okey, jadi kita dah tahu tuan-tuan tentang tanah Arab di mana. Paling kurang kita cerita tentang Nabi SAW, kita tahu Nabi ni daripada bangsa Arab. Jadi seterusnya tuan-tuan, kita pecahkan kategori bangsa Arab. Macam Melayu tuan-tuan, Melayu ada banyak. Ada Melayu Jawa, apa lagi? Melayu Minang, apa lagi? Melayu Bugis, apa lagi? Melayu apa lagi? Sulu, banyak. Banjar, Arab pun banyak juga tuan-tuan. Jadi bangsa Arab tuan-tuan, ahli sejarah pecah kepada 3. Yang pertama Arab Baidah. Arab Baidah ni orang dah tak kenal dah, Arab kuno kita panggil. Ni kaum Nabi dulu lah, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Hud dekat Yaman, kaum Nabi Syuaib dekat Madain Soleh. Ni zaman dulu. Dan nama kaum-kaum ni memang dah tak pernah dengar lah. Perkara-perkara ni cuma kita tahu dalam Al-Quran sahaja. Ini adalah bangsa-bangsa Arab kuno. Yang kedua tuan-tuan adalah Arab Qahtan, Arab Aribah. Ini berasal dari Yaman. Yang ketiga Arab Musta'ribah, Arab campur. Maksudnya zaman tu tuan-tuan, Nabi Muhammad ni dia pada bangsa Arab Musta'ribah, bukan original Arab. Maksudnya daripada Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim tuan-tuan, dia bangsa apa? Dia Bani Israel. Tapi Nabi Ibrahim ni dia ada seorang isteri yang bernama Sarah. Kemudian satu ketika dia berdakwah. Nabi Ibrahim ni duduk di Iraq. Dia berdakwah ke Palestin. Dia pergi ke Palestin, kemudian dia dakwah ke Mesir. Di Mesir tu dia kena kacau. Ada raja Mesir ni tuan-tuan, ini dah cerita buku sejarah. Ada raja Mesir ni, dia suka ganggu hobi dia, suka ganggu bini orang. Dia suka ganggu bini orang. Jadi apa yang berlaku? Bila Nabi Ibrahim bawa Sarah, maka Fir'aun ni, raja Mesir ni, dia mengganggulah. Dan Nabi Ibrahim kata, ini adalah saudara aku. Kemudian yang Fir'aun ni tetap nak kacau Sarah, dan memang dia kacau pun Sarah. Tetapi Sarah ni adalah, kita katakan Allah jaga, ada bacaan dia, dan Allah menjaga Sarah ni, yang mana Fir'aun ni tak boleh nak dekat. Sampai kali kedua, kali ketiga tak boleh juga dekat. Kemudian dia takut. Saya ringkaskan cerita. Kemudian bila dia takut, apa yang dia buat? Dia pun menghadiahkan seorang wanita kepada Nabi, kepada Sarah lah. Dan Sarah ni Masya Allah, dia hadiahkan wanita tersebut kepada Nabi Ibrahim AS. Ini mesti kita dengar baru-baru ni, yang orang dia hadiahkan suami dia hadiahkan isteri untuk suami dia, kan? Dia hadiahkan isteri untuk suami dia. Ni dah berlaku zaman dulu. Mungkin dia ikut sirah Sarah ni lah, kan? Yang mana dia menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi ada pandangan mengatakan bahawa Hajar ni adalah hamba. Ada yang mengatakan anak kepada pembesar. Ada yang memang kata tak tahulah. Sebab ni sirah ni kita dah bincang sungguh-sungguh tu, dia bukan direkodkan. Zaman dulu punya rekod bukan ada macam pada hari ni. Hatta Nabi lahir pun ulama khilaf, apatah lagi yang sebelum-sebelum ni. Jadi Nabi Ibrahim AS pun bersama dengan Hajar. Sebab apa tuan-tuan? Yang mana Sarah ni tuan-tuan, dia seorang wanita yang tidak ada zuriat, tidak ada anak. Dia tidak dapat berikan zuriat kepada suaminya. Dan apa yang buat, dia hadiahkan wanita kepada suaminya, dan dapat pula anak. Jadi dia dah hadiah, Nabi Ibrahim dapat anak dengan Hajar. Siapa nama anak tu? Nabi Ismail AS. Bila dah dapat tuan-tuan, ada satu masalah pula. Dia jealous, kan? Dia jealous lah, dia bagi hadiah dia, lepas tu dia jealous balik, kan? Jadi bila dia jealous, dia cemburu. Sebab Nabi Ismail dapat Nabi Ismail, maka Sarah pun minta kepada Nabi Ibrahim supaya minta buat dijauhkan lah. Takut kita kata, maka Nabi Ibrahim pun berhijrah, membawa Hajar
dan juga Nabi Ismail alaihissalam waktu tu masih lagi baby, bawa ke satu kawasan yang kering kontang. Yang dicerita dalam sejarah, kawasan tersebut cuma ada pokok kurma sahaja, cuma ada sebatang pokok sahaja, tidak ada manusia. Jadi nampak tak tuan-tuan, dari sudut ni apa bangsa dia sekarang? Apakah bangsa Nabi Ismail? Ayah dia Bani Israel, patut anak sekali kan? Betul tak? Ya. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku, saya akan cerita. Jadi sebenarnya tempat yang ditinggalkan adalah tempat kawasan Mekah. Jadi datang satu kampung, satu kabilah daripada Yaman yang dikenali sebagai Bani Jurhum. Bani Jurhum datang ke Mekah kan, minta izin kepada Hajar untuk tinggal di sini, sebab Hajar yang owner asal lah, kira penduduk asal tu Hajar dengan Nabi Ismail AS. Yang Nabi Ibrahim dia tinggal daripada hantar tu, tinggalkanlah, dia pergi kepada isteri balik dengan Sarah. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, bila kabilah Jurhum datang ke Mekah minta izin kepada Hajar untuk tinggal di Mekah. Jadi kabilah Jurhum ni adalah bangsa Arab, Qahtani yang kita bincangkan tadi kan. Arab ada 3, Arab kuno, Arab daripada Yaman, dan Arab yang diarabkan, yang akan cerita yang sekarang ni lah. Jadi tuan-tuan, bila Bani Jurhum berada di Mekah, maka berlakulah proses musta'ribah yang diarabkan. Maka Nabi Ismail dia pun berkahwin dengan orang Arab Jurhum. Jadi bangsa yang keluar tu kita namakan bangsa musta'ribah, yang diarabkan. Di antaranya yang hari inilah tuan-tuan, kita katakan keluarga Nabi SAW adalah daripada susu galung Nabi Ismail salam, sebab Nabi Ismail dia ada 12 orang anak. Yang kita panggil bangsa Arab musta'ribah ni kita panggil Adnan. Jadi kita tahu bahawa itu adalah bagaimana boleh wujudnya bangsa Arab di bumi Hijaz. Jadi kita tahu, sebab tu dikatakan bahawa Nabi Ibrahim AS merupakan bapa segala manusia. Sebab Nabi Ibrahim ni pecah dua, pecah bangsa Yahudi dan juga pecah bangsa Arab. Adapun Nabi Ibrahim dia bersama dengan Sarah dapat anak juga, walaupun lewat. Sebab tu orang kata masya-Allah, dia walaupun usia 80 lebih masih boleh melahirkan anak. Kita kalau Malaysia ni kalau dah masuk 40 tu doktor dah tak galakkan. Betul tak? Kalau ada yang doktor sini kan, biasa masuk 30 lebih pun dah tak digalakkan. Tetapi apa yang berlaku, Sarah tuan-tuan 80 tahun boleh ada anak. Dan jarak antara Ishak dia melahirkan anak, nama dia anak Ishak, jadi Nabi Ishak. Jarak antara Nabi Ishak dan Nabi Ismail 13 tahun. 13 tahun jaraknya. Jadi itu ringkasan tentang bangsa Arab. Paling kurang tuan-tuan kita tahulah bangsa Arab. Mungkin bangsa Melayu pun kita tak tahu sejarah macam mana. Macam mana boleh wujudnya bangsa Melayu ni pun kita kena buat sirah Melayu pula lah kan, untuk kelas bahasa Melayu. Jadi itu tentang bangsa Arab. Dan Arab ni tuan-tuan dia banyak bangsa. Kalau dalam buku ni banyak, dia pecahkan lagi, Baidah tu turunkan lagi banyak lagi ya. Dan Arab ni tuan-tuan terkelebihan dia sangat menjaga bangsa. Dia sangat menjaga kaum, dia sangat menjaga nasab. Dan mereka, kalau tuan-tuan tahu, mereka ni kebanyakan kalau kahwin pun sesama kabilah. Kalau di Malaysia ni ada jugalah, tapi itu semua yang dah jauh-jauh, yang keluarga Sharifah, Said sebagainya, itu yang dia jauh-jauh ya. Sebab Arab ni tuan-tuan dia sangat menjaga salasilah, dia sangat menjaga nasab ya. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal seorang yang pakar nasab. Kita ada tak hari ni yang pakar nasab? Sebab kita orang Melayu dah sangat banyak bercampur. Kalau kita tengok cerita-cerita lama, memang contoh cerita Hamka, memang zaman dia orang Minang tak boleh kahwin dengan orang Jawa. Mungkin diorang terkesan dengan pemikiran orang Arab lah. Hari ni tak kisah dah. Orang Minang kahwin dengan Jawa kahwin dengan Bugis, dah campur habis. Tapi zaman dulu mereka mungkin mengikut style orang Arab yang sangat menjaga nasab. Nasab ni tuan-tuan, diorang jaga dua benda. Satu nasab manusia, satu lagi nasab kuda. Kan kita dah bincang hari tu, nasab kuda. Sebab tu dia jual buku tentang nasab kuda. Tebal macam ni juga, nasab kuda. Macam kita nasab kucing tak tahu dah kan, nasab anjing pun tak tahu. Tetapi nasab kuda diorang jaga. Sebab tu kuda ada yang sampai ratusan ribu. Okey, ni tentang Nabi Ismail. Allah SWT telah mengurniakan kepada Nabi Ismail 12 orang anak. Nabid bin Lut, Qaidar, Al-Baid, Misam, Mishma, Dumak, banyak 12.
Tapi yang kita akan tekankan dalam kelas kita akan bincangkan tentang sirah baginda SAW, ya. Dan Nabi Ismail ni hidup lama. Dia hidup berapa lama? 139 tahun. Tuan-tuan, lama tak? Dia sempat cucu cicit sebagainya lah, ya. Okey, kita masuk ke topik yang kedua tentang pemerintahan Arab. Kita dah masukkan dalam mukadimah tadi. Tentang Arab ni tuan-tuan, mereka tidak ada satu sistem yang khusus, ya, sebab mereka hidup berkabilah. Tetapi ada juga yang terkesan dengan sistem kerajaan. Seperti kerajaan Yaman, dia memang ada satu sistem. Kerajaan Yaman, kerajaan Hirah di belah Iraq, sebab dia dekat dengan Parsi, dia terkesan dengan sistem Parsi. Kerajaan Syam, ya, dan kerajaan Hijaz ni yang kita bincang sekarang ni, kerajaan Hijaz. Dia tidak ada sistem, cuma dia ada pembahagian kerja lah. Macam ada yang jaga Zamzam, ada yang menjaga tempat-tempat haji. Dan hari ni kita banyak ceritakan tentang mukadimah supaya kita kenal, ya, tentang bangsa Arab ni, dan kita tahu kenapa Nabi SAW diturunkan di bangsa Arab. Bangsa Arab tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa travel lah, kita biasa menggembara, tuan-tuan dapat bezakan bangsa-bangsa ni. Dan benda ni tuan-tuan boleh dicapai dalam tuan-tuan pergi umrah dan juga haji. Dia lebih mudah. Sebab kalau kita duduk sini tuan-tuan, mungkin kat surau kita ni tak banyak foreigner. Ada foreigner tuan-tuan. Kalau pergi UIA mungkin ada foreigner. Tetapi kalau kita pergi Mekah, Madinah tuan-tuan, kita pergi buat umrah dan juga haji, lebih banyak foreigner. Dan kita boleh nampak sistem. Macam orang-orang Korea tuan-tuan, orang-orang Jepun, mereka kalau musim haji tu, mereka ni tak memang jenis jaga kebersihan. Bahkan dia buat plastik kosong untuk petik sampah. Musim haji, kalau siapa yang pernah mengerjakan haji, kita berjalan tuan-tuan, berjalan atas sampah. Sebab tu sampah tak muat. Kita nak buang pun tak ada tempat. Jadi orang terpaksa buang di lantai-lantai sebagainya. Zaman dulu lah, sekarang ni dah Arab Saudi dia dah makin update dah. Kalau tuan-tuan pergi haji, setiap simpang tu ada tong sampah. Tapi tong sampah tu memang cepat penuh lah. Dan kemudian ada sistem, ada helikopter, ada drone, memang sekarang dah canggih lah, ya. Tapi kita nak kata tuan-tuan, antara yang cara mudah nak dapatkan, nak tengok bangsa-bangsa ni, pergi umrah, pergi haji. Tuan-tuan dapat tengok PL orang, ya. Dengan orang Turki bagaimana, dengan orang Pakistan. Dan setiap bangsa ni tuan-tuan ada kelebihan masing-masing. Dengan orang Melayu ni, dengan orang Melayu Indonnya, ada banyak, ya. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, ya, macam musim haji ni, tuan-tuan ada mak salih sebagainya, dapat tengok dia punya budaya masing-masing. Sebab kita kalau nak pergi ke Eropah ambil masa, pergi ke Jepun ambil masa, tapi di sana semua berkumpul dan kita boleh tengok budaya masing-masing. Dan Arab ni satu bangsa, kalau kita tengok, ya, yang Masya Allah, kita akan bincangkan dia punya kelebihan bangsa Arab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, bila nak tutup dunia ni tuan-tuan, ya, maksudnya akhir zaman, dia kena pilih, Allah Taala kena pilih satu tempat, yang tempat tersebut adalah tempat yang terbaik dan kuat untuk menyebarkan Islam, penutup dunia ni. Itu dalam banyak-banyak kawasan tuan-tuan, tempat yang terpilih adalah tanah Arab. Terpilih tanah Arab. Kenapa negara-negara lain tidak terpilih? Sebab tu orang Yahudi tuan-tuan, mereka sangat marah. Bahawa yang bangsa akhir zaman ataupun Nabi akhir zaman bukan daripada bangsa mereka. Walaupun majoriti Nabi dan Rasul daripada bangsa Bani Israel, tetapi penutup, ending untuk tutup dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih daripada bangsa Arab. Dan memang terbukti tuan-tuan, dalam dunia dakwah hari ni, bangsa Arab adalah bangsa yang paling kuat buat dakwah. Kita bincang tentang dakwah tuan-tuan, orang Arab dari sudut dakwah mereka paling banyak. Dari sudut kitab, dari sudut dia punya ceramah, dari sudut dia punya penyebaran, Masya Allah. Dan mereka, kita katakan, dalam menjaga agama ni mereka masih konsisten lagi. Kita kalau kata orang Melayu kita ni, bila contohlah macam Melayu kita ni, bila dapat satu benda kita suka modify. Macam kereta lah kan, biasa jarang kereta kita tu memang original. Mesti tukar rim lah, tukar pasang tinted dan sebagainya kan, mesti ubah. Kalau orang Arab tuan-tuan kalau pergi orang Arab, tuan-tuan pernah tengok tak kereta-kereta orang Arab? Sampai pernah taksi sebagainya, orang Arab tuan-tuan bila dapat kereta tu, dia tak ubah langsung. Dengan plastik pun dia tak boleh buka. Kan kalau kita, tuan-tuan nampak kereta yang import sebagainya, dia ada stiker yang letak kat cermin tu kan, stiker tu dia tak cabut. Dia punya plastik kursi tu, kita ingat kereta tu baru ambil pun dah lama, dia memang tak pernah buka plastik tu. Maksudnya dia terkesan jugalah, kita nak nampak dia jenis mengekalkan. Sebab tu orang kalau dia belajar agama dekat Malaysia, belajar agama dekat luar, dia berbeza. Kat Malaysia kita ni dah banyak rempah lah.
Kat sana tu dia masih dalam bentuk asasi lagi. Itu yang kita tengok bangsa Arab ni ada kelebihan di situ lah. Mereka sangat menjaga. Kalau kita kat Malaysia ni, walaupun kita katakan kita negara Islam, tapi kita ada macam-macam cuti. Cuti Taipusam, Raya Cina, pergi Wesak, semua agama-agama pun kita, Christmas pun kita sambut. Tapi kalau tuan-tuan pergi Arab Saudi tuan-tuan, dia cuti 2 je, Raya Haji, Raya Puasa. Dia tahun baru pun tak ada. Jadi dia punya tu Masya Allah lah, dia boleh mengekalkan. Sebab kita belajar di sana, kita tengok dia punya sistem kehidupan. Dan satu-satu negara yang pakai sistem kalender hijrah pun Arab Saudi. Hari ni kalau kita tanya berapa bulan, contoh hari ni berapa hari bulan, 13 Februari, tanya berapa hari ni kalender Islam, kena tekan jam tu. Oh, hari ni 1996 1441. Jadi diorang kat sana memang pakai sistem hijrah. Sebab tu kalau kita buat appointment tu memang pening sikit lah. Syekh suruh hantar assignment, dia kata sila hantar 3 Rejab. Oh, bila pula 3 Rejab ni? Nak kena buka kalender dan sebagainya. Memang kalau duduk sana tuan-tuan, dari sistem dia lain. Dia memang betul-betul ikut sistem takwim hijrah, ya? Dan cuti pun dia cuti ikut cuti hijrah. Jadi ini yang kita nampak kelebihan orang Arab. Jadi tuan-tuan, kita akan bicara tentang pemerintah tanah Arab. Yang kita telah tahu bahawa di Arab dia tidak ada sistem, tapi mereka hidup dalam sistem berkabilah, ya? Dan Arab Yaman tuan-tuan tahu ada kerajaan, yang kita kata Raja Habsyah daripada belah Habsyah. Yaman ni dia terkesan dengan Habsyah sebab Habsyah ni dia menjajah Yaman. Sebab tu orang Yaman tuan-tuan, dia juga menganut agama Kristian pada awalnya. Jadi itu di antara kita katakan kuasa pemerintah, ya? Sebab orang ni tuan-tuan juga ada dalam ahli sejarah mengatakan bahawa agama rakyat ni bergantung pada agama pemerintah. Juga terkesan juga, macam dulu kalau kita tahu sejarah Melayu, kita dulu tuan-tuan, orang Melayu dulu mereka beragama apa? Beragama Hindu, kan, Parameswara. Kemudian dikatakan Parameswara yang masuk Islam, dan orang Melayu ramai yang masuk Islam. Jadi terkesan dengan pemerintah. Pemerintah juga boleh memainkan peranan. Macam di kawasan Hira, kerajaan Hira, mereka dekat dengan Parsi. Negara Parsi menganut agama Majusi, maka kerajaan Hira pun ramai yang menganut agama Majusi. Mereka terkesan dengan politik dan juga terkesan dengan agama yang dibawa oleh pemerintah tersebut. Dan ini antara cerita tentang kabilah-kabilah. Saya ringkaskan tuan-tuan, memang kita terus masuk ke topik 3. Hari ini saya memang ambil bab 1 sampai bab 5 dalam lebih kurang dalam 60 page. Saya buat kesimpulan supaya minggu depan ataupun bulan depan kita boleh masuk terus kepada sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya tuan-tuan, kita akan bicarakan tentang agama orang Arab. Jadi tadi kita tahu kerajaan-kerajaan di Arab. Sekarang ni apakah agama orang Arab zaman dahulu? Apa agama orang Arab zaman dahulu? Mereka tuan-tuan, sebab kita tahu kisah Nabi Ismail tadi, kan. Jadi mereka adalah agama Nabi Ismail. Cumanya tuan-tuan, kita katakan agama Hanafiyah, agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, iaitu ajaran Islam zaman dahulu lah. Tetapi agama zaman dahulu, mereka buat banyak benda-benda bid'ah, iaitu mereka buat benda-benda baru, ya. Yang antara yang pengasas ini, yang buat benda baru ni adalah Amr bin Luhai. Benda baru ni tuan-tuan, dia buat apa? Dia masukkan berhala dalam Kaabah. Dia orang agama Nabi Ibrahim, tapi dia buat bid'ah. Dia kata kita ni nak sembah Tuhan ni tak boleh direct, kita mesti ada orang tengah, mesti ada kabel. Jadi dia menggunakan kabel-kabel ni, iaitu berhala lah. Jadi dia minta dengan berhala, barulah kononnya berhala tu minta dengan Allah SWT. Ini antara benda-benda perkara musyrik. Sebab tu kalau tuan-tuan mengkaji sejarah, tuan-tuan akan lihat apakah nama ayah Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Kalau ikut logik, kira Nabi Muhammad ni Islam lah, betul tak? Kan? Tetapi tak, Abdullah tuan-tuan, ayah kepada Nabi, ya, terkesan dengan yang kita bicarakan pada hari ni, yang sekarang, iaitu terkesan dengan Amr bin Luhai. Dia ni yang bawa balik berhala, ya. Ni dikisahkan kemudian Amr bertolak ke Syam, dia pergi Syam. Kan kita kata Syam ni adalah agama Kristian, ya. Agama Kristian pun terkesan tuan-tuan, ya. Sebab tu dalam yang menjaga agama ni, macam orang Kristian tuan-tuan, dia banyak buat benda-benda bid'ah yang baru. Kalau tuan tahu, ada je orang Kristian yang tak sambut Christmas, ada orang Kristian yang tidak menyambut Christmas. Dia memang pure yang Kristian. Ada orang Kristian yang tak pakai salib, sebab saya kata salib ni bid'ah. Ada orang banyak buat benda bid'ah.
Jadi antara bid'ah yang mereka buat adalah patung. Kalau orang Kristian yang betul-betul Kristian, tuan-tuan, mereka tak akan ada patung. Kalau tuan tengok hari ni orang Kristian dia buat patung. Kalau tuan-tuan kaji agama Kristian, yang lukis Jesus sebagainya itu semua baru. Itu semua bid'ah ni kata pemikiran-pemikiran baru dalam akidah yang merosakkan ajaran Kristian. Kalau orang kaji Kristian memang dia pun tak setuju. Dalam Bible pun kata tak boleh minum arak, tak boleh berzina, tapi diorang membolehkan. Zaman dulu kalau kita zaman Renaissance, yang zaman SPM tu, yang diorang boleh jual sijil taubat. Siapa nak taubat beli sijil dekat gereja. Dan akibatnya orang dah mula tak percaya pada gereja. Jadi mereka banyak buat benda baru. Dan Amr bin Luhai ni dia pergi ke sana, dia nampak area tu, dia bawa balik. Dan apa dia kata, apabila kembali ke Mekah, Amr membawa berhala Hubal bersama-samanya dan meletakkan di dalam Kaabah. Dia bawa Hubal, berhala ni, Kaabah. Dan benda ni adalah mensyiar Allah SWT. Dan dia ajak orang Mekah untuk menyembah berhala. Dan zaman dulu orang Mekah ni dia respect lah, sebab dia menjaga Mekah. Jadi orang-orang Hijaz, orang-orang Madinah bila datang, dia tengok orang Mekah buat, dia pun ikut. Macam kita lah, kalau tengok Mekah, takkan orang Mekah sesat, kita pun ikut Mekah buat, padahal tak tahu kisahnya. Ini yang berlaku zaman dulu. Dan memang dahsyat, tuan-tuan. Ini cerita pasal sejarah berhala, ya. Dan Amr bin Luhai ni diceritakan dia dapat melihat jin, di mana jin telah memberitahu bahawa berhala kaum Nuh, Wad, Su'ad, Yahud dan Nasr tertanam di Jeddah. Jadi apa yang berlaku? Ni dipanggil program jejak berhala. Jadi jin ni beritahu dia pergi cari berhala-berhala tersebut, dibawa ke Mekah. Sebab tu jin ni, tuan-tuan, bangsa yang paling jahat lah. Sampai ada pernah satu ibarat mengatakan sejahat-jahat manusia itulah sebaik jin, sejahat manusia, ya. Dan jin ni, tuan-tuan, memang dia akan suruh kita buat benda syirik. Dia akan suruh kita buat syirik. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena berhati-hati dalam perkara akidah. Sebab tu kalau jumpa bomoh, dia akan buat apa, tuan-tuan? Dia akan suruh kita sembelih ayam dan sebagainya. Itu semua untuk jin. Sebab tu dalam hadis mengatakan kalau kita sembelih lalat, walaupun pernah dengar sembelih lalat? Tak pernah dengar, tuan-tuan, memang tak buat. Tapi dalam hadis disebutkan, ada orang tu, tuan-tuan, disebut dalam hadis dimasukkan ke dalam api neraka sebab dia sembelih lalat. Sebab apa? Dia tak ada jumpa sembahan yang lain, dia terpaksa sembelih lalat. Dengan sembelih tu bukan kerana Allah, maka dia masuk neraka. Dan jin ni biasa dia suka mengajak orang kepada perkara-perkara kesyirikan. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan, mereka bawa berhala tersebut di Kaabah, ya. Dan ini diringkaskan cerita Nabi SAW waktu menawan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Nabi menawan kota Mekah, ada 360 berhala di sekitar Kaabah. Itu dah berapa tahun punya collection tu. Dia kumpulkan berhala-berhala, ya. Dan hari ni, tuan-tuan, memang ada yang terkesan dengan berhala. Siapa yang pernah pergi ke Indonesia, terutama di kawasan Jawa, tuan-tuan, kalau perasan, sebab saya pun pergi pun dalam 10 tahun lepas, mungkin sekarang dah tak ada, dah kurang. Tapi orang Islam di Jawa, kita pergi di Solo, dia banyak roundabout, kan, dia banyak roundabout. Dan dekat tepi-tepi roundabout tu letak patung, dan dia orang menghantar makanan kepada patung tersebut. Dan saya waktu tu saya pergi untuk seminar di daurah di sana. Nanti masyayikh turun di sana. Jadi kita tanya dengan kawan-kawan kita yang orang Indonesia, dia kata ni yang buat ni semua Islam. Yang hantar-hantar makanan ni semua orang Islam. Mungkin dia macam ni lah, terkesan dengan zaman ni semua orang Islam, tapi disebabkan mereka buat benda-benda khurafat, benda bid'ah ni, menghantar makanan dan sebagainya, ni diceritakan, ya. Antara aktiviti mereka adalah mereka beriktikaf di hadapan berhala-berhala, ya. Iktikaf di hadapan berhala-berhala. Iktikaf tu dah betul lah, tapi di hadapan berhala-berhala. Mereka menunaikan haji ke atas berhala-berhala dan tawaf mengelilinginya, merendahkan diri dan sujud kepada berhala-berhala. Ini agama zaman dulu buat. Mereka bertakarub dengan berhala-berhala dengan berbagai-bagai jenis korban. Mereka buat korban untuk berhala, ya. Yang keempat ni, ini saya cerita tadi yang berlaku di Indonesia yang pernah kita lihat, ya. Antara cara mereka menghampirkan diri kepada berhala-berhala itu adalah dengan mengkhususkan sesuatu makanan dan minuman untuk berhala. Dia mengkhususkan satu makanan dan minuman untuk berhala, ya. Mereka khususkan untuk disembahkan kepada berhala-berhala itu. Ini orang zaman dulu, bagaimana mereka merosakkan agama Nabi Ibrahim AS. Ini baru buat ibadat, ya. Dan macam yang kelima, mereka bernazar, mereka bernazar dengan nama-nama berhala. Memang mereka sembah Allah,
kan, macam kita tahu nama anak ayah Nabi Abdullah, tapi mereka buat benda-benda ni. Antara perkara yang pelik mereka buat, contoh dalam umrah pula, mereka tawaf dalam keadaan berbogel. Mereka tawaf dalam keadaan berbogel. Itu antara satu benda yang pelik tapi benar. Dan mereka masuk rumah, disebabkan mereka dalam keadaan ihram, mereka masuk rumah tidak melalui pintu. Mereka bila dalam keadaan ihram, antara mata haram, mereka tak boleh masuk rumah pintu depan, mereka kena masuk ikut pintu belakang. Dan mereka Arab ni dia buat rumah 2 pintu lah, satu pintu depan, satu pintu belakang. Pintu belakang ni bila dalam keadaan ihram. Itu dia punya antara benda-benda yang dia reka, memang sangat dahsyat. Dan mereka percaya kepada burung. Ni ada juga orang kita yang bila ada burung lalu, burung gagak lintas, oh ni tak boleh keluar rumah ni, ada perkara sial. Ni orang Arab dulu mereka juga terkesan, mereka menganggap sial akan sesuatu. Mereka membawa seekor burung atau kijang lalu melepaskannya. Jika haiwan itu bergerak ke kanan, mereka akan melangsungkan rancangan mereka. Pandai pula ikut sunnah kanan. Dia kata kalau benda haiwan ni ke kanan, maka dia boleh teruskan aktiviti itu. Kalau haiwan tu kiri, maka dia tak teruskan. Ini antara perkara-perkara yang kalau tuan-tuan perasan juga berlaku dalam kita punya masyarakat. Orang kita dulu kalau nak masuk hutan, dia ada bacaan-bacaan dia, kan, dia tak minta izin dengan tuan punya hutan dan sebagainya. Itu antara benda-benda, cara-cara mereka mengalihkan kita kepada perkara-perkara yang syirik. Antaranya munajim, iaitu mereka memerhatikan bintang-bintang dan mengira perjalanan waktu, untuk mengetahui keadaan yang akan datang. Ini mereka percaya kepada bintang. Kalau bintang ni cantik, maka hari itu elok nak berjalan, nak musafir. Ini antara bentuk perkara-perkara yang berlaku dalam agama Nabi Muhammad SAW yang mereka telah rosakkan. Dan kemudian ada agama apa ni? Tadi agama Nabi Ibrahim, yang kedua agama Kristian. Pun ada di Mekah, ada di Arab. Ni zaman dulu lah sejarah. Sekarang ni kalau di Arab Saudi, dia tidak ada agama lah, tidak ada agama selain agama Islam. Kalau tuan perasan di Arab Saudi ni, dia tidak dibenarkan buat gereja. Di Arab Saudi tidak dibenarkan buat satu rumah ibadat pun. Kalau nak ibadat orang Kristian, orang yang agama Hindu sebagainya, mereka akan beribadah di rumah masing-masing, tidak dibenarkan. Tapi berbeza lah kalau tuan-tuan pergi tengok negara jiran macam Dubai. Itu mereka banyak terkesan dengan pengaruh liberal. Dubai dia tengah Emirates, dia tengah buat gereja terbesar. Dia buat baru ni, dia buat buka puasa bersama dengan Sikh. Pelik tapi benar. Yang mana mereka ni terkesan dengan pemikiran liberal lah. Kalau tuan-tuan datang ke airport, siapa yang pernah pergi naik Emirates, kan, bila landing di Dubai itu penuh dengan Arab, kan, banyak Arab. Tapi di Arab Saudi tak dibenarkan jual Arab. Itu antara masya-Allah lah. Semoga Allah SWT memelihara negara Arab Saudi. Jadi agama Kristian memang ada. Dan kalau kita tahu bahawa Nabi SAW, ingat tak waktu Nabi peristiwa Gua Hira, kan, datang malaikat Jibril AS. Jadi Nabi Muhammad waktu tu turun cari berjumpa dengan isterinya, iaitu Khadijah. Dan Khadijah bawa jumpa siapa tuan-tuan? Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal waktu tu dia agama Kristian lah. Tapi Kristian yang betul lah zaman dulu, yang Nabi SAW punya agama. Tetapi Waraqah bin Nawfal ni, umur dia tak panjang. Sebab tu ulama khilaf, adakah Waraqah bin Nawfal ni, adakah dia orang pertama masuk Islam ataupun tidak. Sebab dia beriman dengan Nabi. Dia kata kalau Muhammad, kalau aku hidup lagi, dia pun dah uzur sebenarnya, dia kata kalau Nabi Muhammad hidup lagi, aku akan bersama berjuang dengan dia. Sebab ada yang mengatakan Waraqah bin Nawfal ni adalah orang yang pertama memeluk Islam. Ada yang kata dia tak sempat memeluk Islam, tapi dia bersama dengan agama lama. Dan agama lama adalah agama yang sahih lah zaman dahulu. Dia mesti tuan-tuan, dulu agama yang betul agama Yahudi. Bila datang agama Kristian, orang Yahudi kena masuk Kristian. Bila datang ajaran Islam, orang Yahudi Kristian kena masuk ajaran Islam. Itu dia punya formula. Kalau tuan-tuan tengok YouTube hari ni tuan-tuan, orang Yahudi dia dalam YouTube dia akan kata benda yang sama. Dia kata kami agama yang original, agama yang asal. Memang agama yang asal, tetapi bila datangnya agama yang baru, iaitu yang dibawa oleh Nabi SAW, maka mereka kena masuk dalam ajaran Islam. Dia macam ni tuan-tuan, bila agama Yahudi ni dia mula elok, lepas tu diorang merosakkan, mereka berlakunya banyak perkara-perkara bid'ah, perkara baru. Mana dan sangat dahsyat bahawa mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala cipta syurga ni hanyalah untuk bangsa Yahudi. Sangat dahsyat. Mereka buat satu, dah dia kata agama ni dah milik bangsa. Itu diceritakan dalam ni. Kenapa agama Yahudi ni dia terlampau eksklusif. Tuan-tuan, hari ni kalau kita dengar orang masuk Islam, kan, boleh pelbagai bangsa. Kan, orang Cina masuk Islam, orang India masuk Islam, kan. Tetapi kalau orang nak masuk agama Yahudi, macam mana pula?
kan, sebab dia agama yang bersifat bangsa. Jadi masalah di situ, ya. Jadi datangnya Nabi Isa AS membetulkan balik ajaran tersebut. Jadi Nabi Isa AS, Bani Israel, orang Yahudi, kenapa tak terima Nabi Isa AS pada satu bangsa? Mereka bahkan cuba membunuh Nabi Isa AS. Sebab tu tuan-tuan, ya, Kristian, tuan-tuan, akhir zaman, Nabi Isa AS akan turun di dunia. Dia mengatakan bahawa waktu tu tidak akan ada orang Kristian. Semua orang Kristian akan masuk Islam. Sebab tu kalau dalam berdakwah, lebih mudah berdakwah dengan orang Kristian daripada orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia tahu kebenaran. Dia tahu, orang Yahudi memang tahu kebenaran, tapi dia tak ikut. Orang Kristian dia tidak ada ilmu, dia tidak mengkaji. Itu disebutkan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub ni adalah orang Yahudi, waladdallin adalah orang Nasrani, orang Kristian. Orang Kristian ni sebab apa? Dia sesat sebab dia beramal tidak ada ilmu. Orang Yahudi ni dia tahu kebenaran tapi tidak beramal. Jadi itu antara agama-agama yang berada di tanah Arab, ya. Bumi Syam ni banyak orang-orang Yahudi, banyak orang Yahudi. Sebab tu waktu Nabi Muhammad SAW pergi, ingat waktu Nabi kecil umur 12 tahun, ya, Nabi ikut bersama pak cik, ya, Abu Talib pergi meniaga di Syam. Kemudian terjumpa dengan orang Yahudi. Sebab tu ada padri beritahu, dia kata kau jangan bagi ni jumpa orang Yahudi. Kalau orang Yahudi jumpa budak ni, dia akan bunuh. Dia akan bunuh Nabi Muhammad. Dan pak cik dia cepat-cepat balik ke Mekah. Bawa balik. Maksudnya orang Yahudi tahu, ya, tahu tentang kedatangan Nabi SAW. Ya, jadi kita dah tahu bahawa, ya, ada 3 agama, ya, agama Nabi Ibrahim AS, ya, tetapi dah banyak perkara-perkara rosak yang berlaku. Kemudian agama Kristian, ya, zaman tu agama Kristian adalah agama yang benar sebab dia yang paling update, ya. Kemudian agama Yahudi. Ada satu lagi agama Sabi'ah, dia banyak berlaku dekat Iraq, ya, dan kononnya agama Sabi'ah mereka dia claim diri dia adalah agama Nabi Ishaq, ya. Dia claim, dia pakai, memang kalau tuan-tuan tengok dekat dokumentari memang ada. Tuan-tuan boleh masuk YouTube tengok agama. Dia claim dengan agama agama Nabi Yusuf, Nabi tak ingat saya, tapi agama Nabi zaman dahulu. Memang dia pakai serban, solat semua sebagainya. Tapi macam kita katakan, bila datang satu syariat yang baru, kita kena ikut. Ya, sebab Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala Nabi. Ya, walaupun ada hari ini juga kita di Malaysia solat Jumaat selalu berdoa supaya dijauhkan daripada fahaman sesat seperti fahaman Ahmadi. Ramai tak Ahmadi, Melayu Ahmadi ramai. Ya, ada dokumentari dalam TV, dikatakan pengikut Ahmadiyah di Malaysia ni dah mencecah 100,000 lebih. Dan mereka ni dah generasi yang ketiga. Dalam media sosial banyak. Ada orang buat dia temu duga sebagainya. Memang dia pakai kopiah. Dia macam memang Melayu kita lah. Tapi Ahmadi kan kita selalu doa solat Jumaat kan. Pengikut Ahmadi, Qadiani. Jadi Qadiani tuan-tuan, dia ni mengatakan bahawa ada Nabi selepas Nabi Muhammad, iaitu nama Nabi Ahmad, daripada Qadian. Qadian tu kat India. Dan mereka mendakwa ada Quran selain Quran yang dibawa, ada Quran selepas, ada wahyu terbaru selepas Al-Quran. Itu yang kita berbincang tentang ajaran Qadiani. Memang di Malaysia ni ada yang terpengaruh. Dia dah generasi ketiga. Pelik tapi benar. Ajaran Qadiani. Sebab tu di Jais memang setiap Jumaat ingatkan tentang bahayanya ajaran Qadiani. Tapi memang macam kita pakai kopiah dan sebagainya, berjanggut kan, memang betul-betul Melayu, tapi Melayu Qadiani, Ahmadi. Dia mendakwa ada Nabi Muhammad, bukan Nabi akhir zaman, tapi ada Nabi bernama Ahmad. Nabi Muhammad dia percaya kan, sebab dia percaya dengan Muhammad, tapi dia kata ada update yang baru, Nabi Ahmad. Nabi Ahmad tu adalah Ahmad Qadian lah, daripada India. Itu zaman sekarang punya cabaran. Dan akhir sekali kita masuk bab sosial orang Arab. Tuan-tuan kena tahu orang Arab dulu ada dia punya kehidupan sosial mereka, dan antara dibincangkan kitab ni adalah tentang cara mereka berkahwin. Cara mereka berkahwin, macam mana cara orang Arab kahwin zaman dulu. Jadi dalam kitab ni sebutkan 4 cara nak kahwin, ya. Yang pertama yang kita buatlah, maksudnya ada saksi, ya, dengan akad dan sebagainya, itu standard. Yang kedua tuan-tuan, ni semua yang 2, 3, 4 ni dah diharamkan, ya. Yang kedua, pernikahan yang cara lain adalah seorang suami berkata kepada isterinya, dia kata isteri, kau pergilah bergaul dengan lelaki-lelaki yang lain.
Dia suruh zaman dulu tuan-tuan, mereka sangat menjaga nasab. Maksud jaga nasab ni mereka nak ambil keturunan hebat. Kata kau pergilah dengan keturunan ini, dapatkan anak dia, dapatkan benih dia, kemudian dia akan binkan kepada dia. Faham tak? Sebab mungkin dia nak ambil lelaki yang handsome ke sebagainya kan dia suruh pergi dengan ini cerita nanti dalam bab yang kedua, ya. Untuk mendapat, ya, tujuan dilakukan adalah untuk mendapatkan zuriat yang baik. Itu dia punya tujuan dia. Tapi ini semua telah diharamkan, ya. Perkahwinan ini dinamakan dengan perkahwinan istibda'. Itu nama dia. Dia suruh bini dia pergi dengan lelaki lain, lelaki yang terbaik, yang sehat walafiat sebagainya, dapatkan benih dia, kemudian dah bersama, kemudian baru dia datang balik kepada suami dia, dan mereka tujuan dia dapatkan zuriat yang baik. Yang ketiga tuan-tuan, ya, sekumpulan lelaki yang tidak lebih 10 orang, ya. Dia pilih 10 orang lelaki, dia tidak lebih 10 orang untuk bersetubuh dengan seorang wanita. Dan bila wanita hamil dan melahirkan anak, ya, maka wanita tadi dia boleh pilih lelaki mana yang dia nak. Ini maksudnya dia bersetubuh tulis 10 orang, dan mana yang bila dapat anak dia akan pilih lelaki mana yang dia suka. Ini adalah zaman dahulu, ya. Dan anak itu pun akan dinasabkan kepada lelaki itu, ya. Menamakan salah seorang lelaki yang disukai dalam kalangan lelaki tersebut, dan anak itu pun dinasabkan kepada lelaki yang dia nak tadi. Ini telah diharamkan, ya. Yang keempat, ini adalah sistem pelacuran lah. Pelacuran juga telah diharamkan oleh Islam. Ini zaman dulu, ni sistem zaman sosial zaman Arab zaman dahulu. Jadi Nabi Muhammad bagi tahu, Nabi kata aku dihasilkan daripada nikah yang pertama, daripada sistem yang pertama. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, dia terhasil pada nikah yang pertama. Sebab ada orang ni dia mengkaji, dan dia mengambil peluang untuk memburukkan Nabi SAW. Sebenarnya Nabi dah jelaskan. Nabi kata aku ni daripada terhasil dari nikah yang pertama, ya, iaitu Aminah dengan Abdullah. Dan ada juga sistem poligami zaman dahulu, ya, tetapi dan sistem ni adalah amalan yang terkenal, tetapi sistem ni dia unlimited. Dia isteri tanpa had. Kita biasa dengar internet yang unlimited. Zaman dulu kahwin pun unlimited, poligami. Jadi dia buatlah zaman dulu. Dan yang pelik juga, mereka boleh mengahwini adik-beradik, 2 adik-beradik dalam satu masa, ya. Kita dalam Islam, lepas orang dah meninggal baru boleh kahwin dengan adik dia. Ini contoh antara yang kita nampak dalam sirah, iaitu Osman, dia kahwin dengan Ruqayyah, anak Nabi. Lepas Ruqayyah meninggal, dia kahwin dengan anak dia iaitu Ruqayyah. Kemudian siapa lagi suami? Ruqayyah dengan anak Nabi ada 4 wanita, 4 perempuan. Fatimah kahwin dengan siapa? Dengan Sayyidina Ali. Zainab kahwin dengan Abu Rabi'. Ruqayyah kahwin dengan Sayyidina Osman. Lepas tu Ummu Kalsum kahwin dengan Sayyidina Osman. Jadi selepas selang seorang meninggal baru boleh kahwin. Dan Nabi kata kalau aku ada anak perempuan lagi, aku akan kahwinkan dengan Sayyidina Osman. Cuma anak perempuan dah habis, ya. Itu menunjukkan kelebihan, ya, Sayyidina Osman, masya-Allah. Ya, jadi zaman dulu, dan mereka dahsyat lagi, mereka boleh mengahwini bekas isteri bapa mereka. Lepas bapa dia dah ceraikan atau lepas bapa dia meninggal, mereka boleh berkahwin dengan isteri bapa dia. Ini antara sistem jahiliah, ya. Dan antara mereka juga menanam anak perempuan hidup-hidup, ya, sebab takut kepada aib dan juga kemiskinan, ya. Ada yang membunuh anak-anak mereka kerana takut kepada kemiskinan. Ini dalam Quran pun disebutkan, ya. Ini antara kita katakan perkara-perkara sosial yang tidak elok lah. Dan tapi juga diceritakan tentang sistem yang baik, yang akhlak di kalangan orang Arab ni. Dan sebelum tu ekonomi orang Arab ni dia banyak berdagang. Orang Arab Mekah yang zaman dulu mereka banyak berdagang. Sebab di Mekah kalau tuan pergi, dia memang tidak ada kawasan pertanian. Sebab tu dari sudut psikologi, kalau tuan pergi Mekah dan juga Madinah, boleh bezakan orang dia. Biasa orang berdagang ni dia kena kasar, sebab dia nak banyak berjalan jauh. Ada pun orang yang pertanian ni dia lemah lembut, macam kita lah kan. Nampak orang, contohnya orang-orang yang suka pertanian ni dia lembut, tapi orang yang bisnes ni biasa dia kena kasar sikit lah, ya. Jadi ini antara kesan juga, ya. Jadi orang Mekah tuan-tuan dia banyak berdagang, sebab tu yang kita suka baca ila fi Quraish ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Rihlat asy-syita' ni perjalanan musim sejuk ke musim panas. Kalau musim sejuk, dia pergi ke Syam, musim panas pergi ke Yaman. Dia ubah route, menunjukkan mereka ni berdagang. Dan akhir sekali tuan-tuan, tentang akhlak. Orang Arab ni tuan-tuan dia ada akhlak yang mulia, antara dia sifat pemurah. Sampai hari ini tuan-tuan orang Arab, masya-Allah, mereka sangat pemurah.
Tapi tuan-tuan kalau duduk di tanah Arab kena tahulah dia punya style dia. Jangan kita duduk lama rumah ni sebab dia memang terlampau pemurah. Kita kalau datang ni, jarang kalau kita orang Melayu ni kalau datang rumah biasa makan cekodok lah apa kan. Apa yang ada tu baru dimasak. Tapi orang Arab tak. Apa yang ada, macam dekat, kalau ada seekor kambing akan sembelih. Macam ni. Ada satu kisah, ada seorang lelaki yang datang, yang dia terkena tetamu pada waktu yang teramat sejuk, dan dia sendiri pun kelaparan. Lelaki itu tidak memiliki sebarang harta kecuali seekor unta yang merupakan sumber kehidupan dia dan keluarga dia. Namun dengan sifat pemurah, apa yang berlaku, dia sembelih juga unta tersebut. Ni orang Arab punya PN. Sampai hari ni masih lagi tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin dekat Malaysia ni kalau bulan Ramadan mungkin orang kita bergaduh dekat bazar kan, nak berebut makanan Tapi orang Arab tuan-tuan, dia berebut untuk sedekah makanan. Terpelik, memang pelik. Tuan-tuan kalau di Masjid Nabawi nak masuk pintu tu, kita ingat kalau kat sini kalau orang tarik kita ni biasa scammer lah. Tapi sana tak, dia tarik kita nak ajak buka puasa dengan dia. Dan makanan yang dia bagi tu bukan makanan yang cekodok biasa-biasa, makanan yang berat-berat. Dia bergaduh sebab nak tarik kita. Jadi satu Masya Allah. Sebab tu kalau bulan Ramadan nak buat bisnes bazar dekat Arab Saudi ni tak boleh, tak sesuai. Sebab orang Arab ni dia sedekah. Bulan Ramadan ni bisnes dia tutup, dia buat bisnes sedekah. Harga pun jadi murah. Memang Masya Allah lah. Dan orang bila sedekah ni bukan macam kita mungkin hantar satu pinggan, dua pinggan. Tak, orang Arab tuan-tuan dia akan hantar catering. Kau pergi buka kemah kat sana, sedekah. Buka kemah sini. Dan dia macam-macam tuan-tuan. Dekat airport tuan-tuan banyak lori kontena. Bila keluar pada airport, orang akan sedekahkan satu box makanan. Daripada setiap company, contohnya macam Celcom, sanalah punya. Syarikat-syarikat telekomunikasi mereka akan buat sedekah masing-masing. Ada yang bagi makanan pun ada yang bagi minyak wangi pun ada. Dan biasa kalau shopping barang ni orang suka shopping bulan Ramadan sebab orang memang harga betul-betul harga murah. Minyak wangi yang biasa 1,000 lebih, kalau Ramadan dia separuh harga. Jadi itu antara orang Arab punya sifat pemurah. Memang Masya Allah lah. Orang macam dalam ni disebutkan membayar diat. Macam ada hukum, macam kita tuan-tuan dalam Islam ada hukum qisas. Bila seorang tu kena bunuh, maka kita kena bunuh dia balik ataupun dibayar dengan ganti rugi. Dia kurang dalam 1 juta lebih ke atas lah. Jadi orang Arab ni mereka akan berkumpul untuk bayar diat kepada si waris. Cuma di Malaysia kita tak ada lagi lah sistem ni. Kalau orang tu bunuh ahli keluarga kita, mungkin dia kena penjara dan sebagainya. Kita tak dapat apa. Tapi di Arab mereka mengamalkan sistem membayar diat ni. Dia ada sistem. Walaupun raja sebagaimanapun pernah berlaku di Arab Saudi baru ni, kerabat raja bunuh orang biasa, dan orang biasa tu dia tak nak ampunkan. Maka kerabat raja terpaksa akulah, maka mereka kena biarkanlah putera mereka dihukum bunuh. Sebab waris tak nak terima diat. Mereka nak bunuh dengan bunuh. Tu walaupun raja pun mereka tak terlepas dari sistem. Ini menunjukkan contoh-contoh sifat pemurah. Dan antara sifat ini mereka menggunakan janji. Mereka orang Arab ni sangat berpegang pada janji. Kalau tuan tengok orang Arab ni, dia satu orang bangsa yang berniaga dia tak ada resit. Kita orang mula sampai Arab ni susah. Beli barang tak ada resit. Dia percaya cakap mulut. Apa yang cakap tu benda betul. Dia sangat berpegang pada janji. Sebab tu kita kalau dengan orang Arab ni kita tak nak katakan membuat satu perkara yang mereka tak suka lah. Sebab kita berpegang pada kepercayaan. Once mereka tak percaya kita, susah kita nak buat urusan. Tuan-tuan kalau biasa berurus negara orang Arab ni tuan-tuan, mereka memang tidak ada hitam putih. Tapi sekarang kita kena ada lah. Tapi kebiasaan mereka tak ada hitam putih sebab mereka atas dasar percaya dan berpegang pada janji. Dan antara juga sifat mereka sangat pemurah tadi, mereka sangat suka bersilaturahim. Mereka sangat bersilaturahim. Pernah ada satu kawan ni tuan-tuan, dia orang Malaysia datang umrah. Jadi dia pernah belajar satu sekali mungkin di Malaysia dulu, orang Arab. Jadi bila tahu kawan datang umrah, dia pun datang dari Riyadh, datang jumpa kawan dia, minum teh je. Lepas tu dia balik ke Riyadh balik. Dia tak buat apa, minum teh lepas tu balik ke Riyadh balik. Mereka sangat menjaga hubungan silaturahim. Dan antara yang saya nak kongsikan tuan-tuan, orang Arab ni dia ada macam budaya dia. Bila kita masuk rumah mereka, dia akan bagi minum kopi. Minum kopi, lepas tu makanlah nasi kambing dan sebagainya, kuih-muih. Lepas tu dia akan bagi teh. Teh tu tuan-tuan, dia bukan suka-suka bagi. Teh tu maksudnya closing. Tuan-tuan dah kena siap-siap nak balik. Orang kita banyak tak faham. Ingat teh nak duduk lama lagi kan. Teh tu maksudnya dah limit lah. Maksudnya dia buka dengan kopi, dia akan tutup dengan teh. Itu antara budaya mereka. Tapi itu budaya yang latest lah.
Sebab orang Arab Saudi ni dia bukan ada makanan khusus macam orang Melayu terkenal dengan nasi lemak dan sebagainya kan. Tapi orang Arab Saudi dia tidak ada makanan khusus sebab dia satu negara yang kita tahu sejarah banyak orang datang kepada mereka. Orang Yaman datang, orang Syam datang. Jadi mereka dari sudut budaya dia punya budaya dia tak yang original. Sebagai contoh kita orang Melayu lah, Kuala Lumpur terutamanya Selangor. Ya. Orang Melayu dengan KL ni paling susah nak cakap bahasa baku. Susah kan? Bahasa dah bercampur. Korang pergi mana, diorang bahasa dah lain. Tapi yang bahasa baku ni kebanyakan yang okey dekat Sabah. Kan? Orang Sabah bahasa dia betul-betul bahasa Melayu sejati lah. Kan? Itu antara terkesan. Ya. Yang mana betul boleh mempengaruhi faktor geografi di tempat di tanah. Jadi ini antara mukadimah. Tuan-tuan paling kurang dah dapat gambaran bagaimana tebal ni. Lebih kurang kita ringkaskan. Bagaimana kita tahu kehidupan orang Arab, cara hidup mereka, agama di sana. Yang sekarang ni je yang dah latest. Dulu ada 3 agama, ada agama Kristian, agama Yahudi, kemudian agama Nabi Ibrahim. Dan sekarang ni alhamdulillah itu antara kelebihan Arab Saudi. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka, menjaga kerajaan mereka. Sebab kalau kita tengok dari sudut politik pun sangat membimbangkan. Sebab negara keliling Arab Saudi semua dah habis. Betul tak? Iraq dah habis, Saddam, Gaddafi, Libya dah habis. Yaman dah berperang, Syria berperang. Syria sampai sekarang kita tak boleh masuk kan dengan Yaman. Tak ada airport lagi. Tuan-tuan pergi tengok flight nak pergi airport, nak pergi ke Syria dengan pergi ke Yaman. Syria tuan-tuan negara yang paling hebat tau, Damsyik. Dia macam kita kalau negara kilang hebat ni negara China kan, yang banyak buat benda mesin apa semua. Negara yang hebat di tanah Arab dan sudut benda-benda macam tu adalah negara Damsyik. Kebanyakan engineer daripada yang kerja di Arab Saudi semua daripada Syria. Baik flight dan sebagainya, semua engineer daripada Damsyik dari Syria. Dan mereka zaman dulu pun merupakan kota keilmuan. Tapi sebabkan politik habis jatuh kan. Jadi negara Mesir pun dah habis kan. Currency jatuh teruk kan. Contohnya kalau nak jadi orang kaya di Mesir, RM1 dapat RM5 dia. Nak bayar pun tak sampai hati. Kita orang pergi sana memang nak naik pengatur awam tu memang tak pandang langsung dah transport awam. Bayangkan naik bas, naik van dia punya, satu genih tu lebih kurang 30 sen. Macam contoh kita daripada Kadang nak pergi Semenyih bayar 30 sen. Nak bayar pun tak sampai hati. Kita kat sana memang naik teksi je lah. Naik teksi dia kata 15 genih. 15 genih bagi dengan 5 apa? RM3. Memang naik teksi je. Dari sana kalau naik teksi tu macam orang kaya. Nampak disebabkan faktor ekonomi, masya-Allah. Jadi yang masih elok lagi yang terjaga adalah Arab Saudi. Macam Emirat dia kaya tapi dia terkesan dengan liberal. Liberal dia bukan tahap sikit menebal. Dia menjual arak, dia pula nak buka kilang arak. Dahsyat. Dia kaya tapi kaya tu dia gunakan benda yang ke arah yang tak sepatutnya. Itu antara yang kita nampak lah. Jadi Arab Saudi ni yang masya-Allah, yang mudah-mudahan terus dipelihara oleh Allah SWT, yang menjadi kekuatan kepada kita untuk datang beribadah di sana. Ramai yang baru ni yang tak suka kepada Arab Saudi juga dari peristiwa kren jatuh yang dulu-dulu. Dia mencadangkan supaya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ni, dua tempat ni diserahkan kepada OIC. Itu antara negara-negara, ada negara-negara yang tak suka. Dan kita tahulah sebab kenapa. Tapi tuan-tuan kalau tuan-tuan mengkaji dari sudut sumbangan kerajaan Arab Saudi, dia membuat maintenance ataupun dia buat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia tak minta 1 sen pun untuk kita. Kos dulu yang dia buat adalah yang sebelum ni adalah 90 bilion. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah ataupun Arab Saudi khususnya, tidak ada langsung tabung masjid. Semua gerakan dakwah dan juga tabung masjid diberi penuh oleh kerajaan Arab Saudi. Dia tuan-tuan tak perlu nak cek tabung masjid. Bahkan dia bagi kita duit lagi adalah macam Quran yang dicetak tu tuan-tuan, dia bagi secara percuma, dia tak jual. Kalau nak ekologi, biar Arab Saudi buat bisnes Quran, buat bisnes Zamzam pun dia tak bagi. Dia benarkan seorang boleh ambil satu botol saja, itu pun 5 liter. Dia kalau nak buat duit tuan-tuan, boleh sangat. Sebab tu kan kita nampak kelebihan di sana, dia menjaga agama. Jadi itu saja yang kita kongsikan, bukan tentang sejarah latar hidup
latar belakang kehidupan Nabi SAW. InsyaAllah perbincangan seterusnya kita akan masuk kepada nasab dan juga kelahiran baginda SAW.